Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saat ini, insyaAllah sebagaimana yang biasa beliau berundingkan kuliah haji dan juga perubatan Islam. Jadi pada malam ini insyaAllah Ustaz Najib akan menyampaikan satu kuliah satu khas berkaitan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kuliah tersebut dapat memberi pemahaman kita dalam meningkatkan lagi mutu puasa kita dalam keredaan Allah SWT. Jadi saya dengan selamat Ustaz menyampaikan kuliah insyaAllah. InsyaAllah. Bismillah. Itu define tu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Tuan Nazir, seluruh kepimpinan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah berpuasa untuk malam hari yang kelima besok insya-Allah. Untuk malam ini saya ingin menyampaikan satu perkara yang saya rasa perlu juga, rentetan beberapa peristiwa dalam rawatan yang kita lakukan, iaitu masalah orang hilang. Cuma sekarang ni jarang orang hilang, cuma orang tak balik rumah. Dalam dua kes yang saya sebut ini ialah melibatkan suami yang lari dari rumah. Ni kakak-kakak, adik-adik dengar elok ni, kalau suami dari rumah apa nak buat? Ini yang kita nak bagi malam ni. Ada dua kes yang saya handle baru-baru ini yang melibatkan suami lari dari rumah. Tu muslimat pun kena fikir, kenapa suami lari rumah ni. Dan alhamdulillah setakat hari ini kaedah ini kaedah yang diperturunkan oleh guru saya, Tuan Guru Harundin, tentang kaedah memanggil mereka yang lari dari rumah. Yang lari rumah ini boleh jadi si isteri, suami, dan kadang-kadang anak-anak remaja yang terikut-ikut dengan perkembangan semasa hingga hilang kekuatan diri. Dan ini menyebabkan kerusingan kepada mereka yang ditinggalkan. Dalam satu kes, suaminya melarikan diri dah 2 minggu. Dia hanya hantar SMS, dia kata ini SMS saya yang terakhir untuk setakat ini. Saya tak akan balik rumah kerana saya sedang dicari oleh seorang, saya dalam risiko, katanya. Jadi dalam meninggalkan tu dibagi SMS berbunyi yang menakutkan, saya dalam risiko. Apakah kemungkinan dia dikejar alung? Apakah dia dicari oleh pihak special branch? Mana yang ditinggalkan ni dalam keadaan rusing. Jadi saya ajar dia kaedah yang saya akan ceritakan nanti. Dalam kes yang terbaru, dan saya juga ingin kongsi nanti perkara ini sebab ini perkara yang penting. Suaminya juga tidak balik beberapa hari. Suaminya seorang ahli perniagaan yang akhirnya tidak balik ke rumah. Jadi ini merusingkan pak mertua, mak dia sendiri dan sebagainya. Jadi untuk masalah mereka yang hilang atau mereka yang melarikan diri dari rumah atau mereka yang tidak ada lagi, tak dapat dihubungi, kaedah yang digunakan ialah kaedah 13-13, 31-31. Ini bukan nombor ekor.
Jangan tikam pula. 13, 31, 31. Menjadi satu yang ajaib juga bagi saya bila guru kita meletakkan perkara ini. Apa dia dikatakan 13, 13? 13 ialah surah yang ke-13, juzuk yang ke-13. Menarik di sini. Dalam Al-Quran ada didapati bahawa surah yang ke-13 berada di juzuk yang ke-13. Surah ini bernama surah Ar-Ra'du. Mana 13? 13. Kemudian yang ke-31 pula ayat yang ke-31 dibaca sebanyak 31 kali. Contohnya contohnya Tuan Aziz ni tak balik rumah dah seminggu. Isteri dia tak tahu di mana. Maka si isteri ini kenalah membaca 13, 31. Ini yang penting ni, apa benda ni? Tadi katakan surah Ar-Ra'du ayat yang ke-31. Dia baca, setiap kali dia baca, dia akan seru nama anak itu, nama yang tak datang tu. Apa dia Ar-Ra'du ayat yang ke-31? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutiat bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahi al-amru jami'a. Afalam ya'asil ladzina amanu an la yasha'u Allahu lahadun nasu jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Baca sekali, kemudian seru nama orang tadi. Tapi jangan hemam bang kuning, hemam bang hijau, jangan, tak. Baca, kemudian Yusuf bin Ibrahim dengan nama Allah, aku panggil kamu balik. Yusuf bin Ibrahim balik dengan nama Allah, dengan izin Allah balik. Satu. Ulang lagi. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Sampai habis. Seru lagi. Yusuf bin Ibrahim dengan nama Allah, dengan izin Allah, aku seru kamu balik. Kemudian ulang lagi. Walau anna Qur'anan suyirat. Man, dia baca banyak 31 kali. Jadi ini penting kerana sekarang masyarakat kita berdepan dengan masalah ini. Setakat yang kita buat, setakat yang praktis yang kita buat, alhamdulillah tidak ada yang gagal lagi. Sesungguhnya gagal itu kehendak Allah. Tapi kaedah ini setakat hari ini nampak gaya alhamdulillah positif. Seorang kawan saya begitu juga anaknya melarikan diri. Biasalah, kadang-kadang krisis sikit larikan diri, tak balik. Ialah kalau anak lelaki kita tak masalah, kalau anak perempuan kadang-kadang risau sangat-sangat. Jadi saya minta, dan kebanyakannya bukannya lah perawat yang baca, kena orang yang bermasalah lah baca. Jangan telefon saya, ustaz tolong bacakan, tak boleh. Mana sesiapa yang bermasalah, gunakanlah 13, 31, 31. Kesimpulannya ialah ayat surah Ar-Ra'du ayat yang ke-31 dibaca 31 kali, dan setiap kali kita baca kita panggil dia dengan meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukanlah satu yang kosong, sebab kita pun berbincang di sini bagaimana teori dalam multi level marketing itu sendiri pun, kalau orang yang kita seru itu walaupun dia tak tahu, tanpa pun kita mengaitkan dengan Al-Quran, kadang-kadang dengan izin Allah orang itu sampai maklumat ini. Kebanyakan ini dalam tempoh sehari lah, insya-Allah dia balik.
Walaupun dah 2 minggu tak balik, baca besoknya balik, alhamdulillah. Besar sekali kurnia Allah kita dengan Al-Quran ini, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kes yang kedua tadi, yang suami dia tak balik. Suami ini tak balik kerana saya tanya, apa punca suami tak balik? Dia kata suaminya ini dulu suka 4-wheel drive, masuk hutan. Jadi semua suaminya kontraktor. Akhirnya bertukar pula bidang minat dia itu kepada kereta mewah. Businessman, dia beli kereta mewah. Jadi asyik dengan kereta sampai tak balik rumah. Jarang kita jumpa macam tu. Selalu kita dengar orang kereta mewah ni balik je rumah. Maka yang ni, kes ni dia minta saya baca. Jadi saya kata boleh saya tambah sedikit kerana untuk mendekatkan lagi kaedah ini. Saya minta kalau boleh sediakan juga air yang seperti kita bincang, air uduk ibunya, untuk saya kalau dia balik supaya kita lihat apa yang sebenarnya. Jadi kita bacakan, biiznillah dia pun balik. Rupanya kawan dah ada satu lagi. Cuma mengikut ceritanya baru-baru, ialah belum kahwin lagi. Itu jadi masalah pula. Belum kahwin lagi, tapi dah ada seorang lagi. Allahu Akbar. Isunya sekarang tuan-tuan dalam kehidupan kita ini, itulah yang kita lihat, bahawa kadang-kadang siapapun anda, kadang-kadang kita lupa tentang tujuan kenapa Allah menjadikan kita. Kadang-kadang kita lupa dan terlanjur hingga tak tahu apakah misi dan visi yang Allah jadikan untuk kita capai. Dan ini berat. Mana-mana hamba Allah yang tidak mengetahui atau tidak memahami tujuan Allah menjadikan, maka mudah tersasar. Jadi pada malam ini, di antara perkara yang menjadi rawatan kita dalam kehidupan kita ini, kerana kita akan menerima banyak musibah, maka Allah uji kita. Dalam menghadapi ujian ini, seseorang itu mestilah mempunyai visi dan misi yang jelas, sehingga dia tidak tersasar dalam kehidupan. Kenapa Allah menjadikan kita? Ini satu persoalan yang mustahak. Tuan-tuan hidup di muka bumi ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, jarang-jarang 100 tahun. Kemudian kita akan pergi kepada satu perjalanan yang lebih lama, lebih panjang. Persoalannya ialah kalau kita tidak memahami tujuan dan maksud kejadian kita, maka macam itulah. Ni lari kerana dikejar oleh Alung, ceritanya. Dikejar oleh pihak bank. Yang ini lari kerana mula-mula terpikat dengan kereta mewah. Sehingga hidup ini tidak mempunyai wawasan yang jelas ke mana nak pergi. Malang tuan-tuan kalau kita hidup tapi tak tahu wawasan kita ni ke mana. Ke mana sepatutnya kita pergi? Kalau kita tak dapat menjawab soalan, kenapa Allah jadikan saya, dan kenapa apa yang saya harus buat dalam kehidupan ini, tak dapat jawab ini, maka sebenarnya kita tak tahu dan tidak jelas, minta maaf, ke mana arah yang kita nak bawa. Kerana itu kita mudah sesasar dalam kehidupan. Kita tak tahan diuji kerana kita tak jelas ke mana kita nak pergi. Kalau saya tanya tuan-tuan, apakah tujuan Allah menjadikan kita? Saya yakin dan percaya tuan-tuan telah ada jawapan yang tersendiri. Tetapi tuan-tuan mesti ada jawapan. Tak ada jawapan, bahaya. Allah jadikan aku ni kenapa ya? Kenapa ya? Makan saja ke? Apa sebenarnya yang Allah kehendaki? Bila Allah menciptakan manusia,
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menjawab hal ini dalam masa yang ringkas ini, kita lihat kenapa Allah jadikan kita. Yang pertama, boleh dirujuk kepada Al-Baqarah ayat yang ke-30. Di sini merupakan satu penegasan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan titik tolak permusuhan kita dengan makhluk yang sebelum ini, yaitu yang dikatakan khalifah di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingat ketika Allah menegaskan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Yang nak jadikan khalifah itu ialah manusia. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, adakah kamu menjadikan di bumi ini mereka yang yufsidu fiha, yang merosakkan bumi, wa yusfiqud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerana malaikat melihat bahawa sebelum manusia dijadikan khalifah, khalifah yang berkuasa ketika itu di bumi ialah para jin. Jin menguasai bumi dan mereka telah berbunuh-bunuhan di antara mereka. Jadi malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia ini juga nanti akan mempunyai sifat yang sama? Lalu Allah menegaskan bahawa Allah lebih mengetahui apa yang kamu wahai malaikat tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Apa makna khalifah? Khalifah ini maknanya wakil. Kalau tuan-tuan dikatakan saya wakil Menteri Besar, maknanya khalifah itu membayangkan kekuasaan. Saya wakil tuan rumah, makna kita diberi amanah untuk mewakili tuan rumah. Itulah khalifah. Mahu tak mahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tugas pertama kita sebagai manusia ialah untuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wakil? Makna wakil makna kita kena menurut SOP, Standard Operating Procedure, yang Allah telah tetapkan. Sultan wakilkan kita untuk pergi ke masjid ini. Boleh saya wakil Sultan, besok saya istiharkan raya, boleh? Sultan tak bagi itu, mandat tu tak ada. Sultan suruh datang rasmikan surat masjid. Yang dia datang, saya dengan ini mengumumkan besok raya, boleh? Mana seorang khalifah dia tertakluk kepada bidang tugas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama sekali, manusia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Mahu tak mahu, bila bercakap khalifah, makna kita mempunyai tugasan untuk mewakili pemerintah yang besar. Bukan saja pemerintah, dia ialah Khalik, pencipta Allah, pencipta kepada semua makhluk yang ada. Kita adalah khalifah. Yang kedua, seorang khalifah dia bukan saja seorang khalifah. Seorang khalifah dia mempunyai apa yang dikatakan amanah. Bersesuaian dengan surah Al-Ahzab ayat yang ke-72, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami aradna telah offer amanah ala samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung ganang, fa abaina an yahmilnaha, mereka semua menolak, wa ashfaqna minha wa hamaha insan, yang mengambil manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, menzalimi dan agak tidak matang. Bahasa mudah tak? Jahil. Tuan-tuan, mana kita ni pegang amanah? Pegang amanah yang Allah suruh. Mana amanah yang besar ialah hablum minallah, hablum minan nas. Berhubung dengan Allah, menjalankan hubungan dengan Allah dan menjalankan hubungan kepada manusia. Apa hubungan kita? Ialah menyeru kepada kebaikan, menghalang kepada kemungkaran, melakukan kebajikan. Lalu pertama khalifah, yang kedua amanah, yang ketiga ini barulah yang dikatakan satu tanggungjawab bersama di antara manusia dengan jin, iaitu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang selalu kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham tentang tiga konsep ini, pertama khalifah, yang kedua pemegang amanah, yang ketiga menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempunyai wawasan dan gerak kerja yang benar. Mana-mana mereka yang tak faham kenapa Allah jadikan dia, maka dia akan tersasar keluar daripada tujuan Allah menciptakannya. Apa makna abdi? Allah kata, aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna abdi? Guru saya kata, abdi ini boleh buat 4 perkara sahaja. 4 perkara. Seorang abdi bukan seorang tuan. Seorang abdi hanya boleh buat 4 perkara. Yang pertama, menerima arahan. Yes sir. Yang kedua, berterima kasih. Thank you sir. Yang ketiga, excuse me sir, I'm sorry sir. Yang keempat, aku pun ingat. Tapi guru saya kata 4, aku tak ingat 4 ni. Yang keempat aku ingat. Tapi tuan-tuan, makna seorang hamba, bila kita menjadi hamba kepada Allah, kita tidak boleh argue Tuhan kita. Hari ini orang membincangkan tentang RUU 355. Seorang menteri daripada Sarawak declare dia tak akan sokong RUU 355. Tuan-tuan tahu tak RUU 355 ni? Bukan nombor ni, bukan nombor kereta. Rang undang-undang pindaan perlembagaan kita yang dibuatkan Akta 355, iaitu bidang kuasa mahkamah syariah. Siapapun kita, walaupun ini bukanlah sebenarnya hudud yang besar, ini hanyalah bagi membolehkan kerajaan negeri Kelantan melaksanakan undang-undang syariah jenayahnya, kerana ada percanggahan di antara undang-undang federal dengan undang-undang negeri. Dalam perlembagaan menyatakan bila ada percanggahan di antara undang-undang negeri dan undang-undang federal, maka undang federal terpakai. Jadi untuk melaksanakan itu, dipinda undang-undang ini supaya lebih tinggi, supaya menaikkan taraf mahkamah syariah di seluruh negara yang tarafnya lebih rendah daripada mahkamah magistrate. Dalam banyak-banyak ini, kita terkejut kalau ada orang Islam yang menentang perkara yang sepatutnya dipersetujui
Kerana ini bukan masalah politik, tapi ini ialah masalah Islam itu sendiri. Bila ditanya kenapa dia menghalang, kerana ini mengarah kepada pelaksanaan hudud. Allahu Akbar. Ni bulan puasa tuan-tuan, saya haraplah jangan ada di antara kita yang sekali-kali melawan perintah Allah. Kerana konsep kita adalah hamba kepada Allah, hamba yang tidak boleh mempertikaikan apa yang sahaja, even a single word di dalam Al-Quran itu. Semua orang tahu, barang siapa mempertikaikan walau sepatah perkataan dalam Al-Quran, kafirlah ia. Baru sepatah. Bila menolak hukum itu sendiri dengan jelas bahawa ini telah melawan Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan masalah politik, tetapi mahu tak mahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat kepada tujuan kejadian manusia, pertama menjadi khalifah, pemegang amanah, yang ketiga menjalankan apa sahaja yang diperintah sebagai hamba, jelas bahawa tidak ada seorang pun daripada kita boleh kata saya tak mahu masuk politik. Tak boleh. Kerana anda menjadi khalifah. Khalifah mana yang tak masuk politik? Anda pemegang amanah. Pemegang amanah mana yang tidak menjalankan dasar yang dikira oleh khalifah? Anda seorang abdi. Mana mungkin anda nak melawan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuan anda? Sejarah juga membuktikan begitu. Catatan ulama, dan perkara ini benar, bahawa 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 daripadanya ialah ahli politik. Siapa? Yang bukan ahli politik hanyalah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari pun nak masuk politik. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang lain semua dapat jadi governor. Governor ni khalifah lah di mana-mana tempat. Tak boleh ke ya Rasulullah bagi juga aku governor mana-mana? Rasulullah SAW, ya Abu Zar, tanggungjawab sebagai khalifah, governor besar, kamu tak mampu. Maknanya ada di antara kita yang boleh excuse dengan sebab-sebab tertentu, tapi ini hanyalah 10%. Dan kalau tuan-tuan nak masuk syurga, ini bukan ajaran Rasulullah. Memang kena untuk memegang politik dalam arti kata yang besar, iaitu untuk memegang amanah yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk parti politik, itu lain. Tapi kena menjaga politik anda, menjaga Islam, kerana itu arahan yang Allah tetapkan kepada kita. Barang siapa yang memahami tujuan kehidupan dia, khalifah, pemegang amanah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia tak tersasar dalam kehidupan. Bila tak tersasar dalam kehidupan, apapun sahaja yang terjadi kepadanya, dia kembali kepada tujuan kejadian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kereta pun begitu. Bila kita buat kereta, tuan buat kereta, dia ada kata ini tujuan kamu dibuat. Kamu hanya kereta darat, tak boleh masuk sungai. Mana kereta tak boleh masuk sungai? Ini isi minyak, jangan isi air. Sistem itu dibuat supaya kereta dapat berjalan. Begitu juga manusia. Allah ciptakan kita dengan 3 maksud yang besar. Sebagai khalifah, sebagai pemegang amanah, dan yang ketiga, kacau ni. Yang ketiga, ini dah bersahur ke belum? Sebagai hamba abdi yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda bagi panjang aku tak ingat ni, soal 3 ni pun tak jawab, kacau juga. Tuhan ingat ya, Allah menjadikan kita dengan 3 tujuan utama. Sebagai khalifah yang mentadbir alam ini sesuai dengan kehendak Allah, pemegang amanah, menjalankan amanah-amanah yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, sebagai
hamba abdi yang tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertikai undang-undang Allah. Jangan melawan itu kan. Tapi banyak berterima kasih. Malam ini kita berterima kasih kepada Allah. Tanda syukur kita menjalankan ibadah puasa. Tambah malam ini kita buat lagi tarawih. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjalani kehidupan kita dengan lebih jelas sehingga mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja malam ini kita tangguhkan dengan insya-Allah dengan salat tarawih selepas isyak nanti. Dengan lafaz yang mulia saya minta maaf kerana ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan ada kemudahan dan kejelasan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.